Alhamdulillah, kita kembali balik dalam sesi bual bicara santai kita dengan Akademi Kajian Rantau Nusantara. Jadi kita ucapkan tahniah kepada rakan-rakan kita yang ada di sini dan juga yang bersama-sama kita pada dalam sesi secara live ini. Okey, alhamdulillah. Kita sambung perbicaraan kita dengan Bonda Tun Suzana. Kita bicara tadi dari segi naratif sejarah. Satu kerangka yang besar, gemilang, tapi ada yang sebut, ada kata-kata yang mengatakan bahawa itu sejarah, benda yang sudah berlalu. Kata ada setengah tu kata lagi lah benda tu dah obsolete, dah usang. Bagaimana kita nak timbulkan balik benda tu yang tinggal dah tertutup. Tapi hari ini kita nak tengok bila kita sebut kedaulatan watan itu sebenarnya memang wujud, memang ada dalam kerangka hari ini, kenegaraan hari ini. Jadi bagaimanakah sebenarnya kita nak bawa ataupun nak jelaskan kepada generasi hari ini yang ada hari ini, pada generasi muda khususnya, reality, justification bahawa kedaulatan watan itu sebenarnya bukanlah sejarah tetapi wujud dalam kerangka kenegaraan hari ini. Bagaimana kita nak perjelaskan? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kata soalan yang mencabar dan Bunda belajar daripada Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi. Mudah-mudahan Bunda dapat mengeluarkan kefahaman ini untuk perkongsian dengan bahasa yang mudah difahamlah. Jadi untuk kita ngikat, kita dah faham kedaulatan watan itu dalam konteks faham kontinuum adalah kedaulatan milik Allah SWT, yang mana kedaulatan itu amanahnya diserahkan kepada Raja Melayu, dan Raja Melayu daripada kuasa itu mereka harus melaksanakan dan menguatkuasakan prinsip sistem dan prinsip politik dan undangan negara berdasarkan kepada faham kedaulatan watan. Ini yang kita amalkan oleh leluhur kita Raja-Raja Melayu zaman dahulu. Kemudiannya apakah setelah berlakunya kemerdekaan perkara ini masih berlangsung ataupun telah putus? Jadi ini satu soalan yang sangat relevan. Dan perkara ini telah pun diselesaikan oleh Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi, pengasas jurisprudensi watan dan pengasas kepada pelopor kepada faham kedaulatan watan, yang beliau telah buat kajian dalam tesis PhD-nya kedaulatan watan ini, dan beliau telah mengeluarkan banyak buku dan mengeluarkan ilmu ini daripada dalam media-media perdana di Malaysia ini. Jadi untuk kita ikatkan kedaulatan watan daripada leluhur Raja Melayu kepada dalam konteks relevannya pada hari ini, kita pergi kepada perkara 181, Perlembagaan 181. Menurut Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi, Bunda baca di sini, konsep kedaulatan watan ini adalah premis paling sahih untuk mentafsir perkara 181-1 Perlembagaan Persekutuan yang terkait perkara kedaulatan Raja Melayu. Okey, apakah perkara 181? Bunda baca di sini. Tertakluk pada peruntukan perlembagaan ini, kedaulatan prerogatif kuasa dan bidang kuasa raja-raja dan prerogatif kuasa dan bidang kuasa pembesar-pembesar memerintah Negeri Sembilan sebagaimana yang telah ada dan dinikmati hingga kini adalah tetap dan tidak terjejas. Sebagaimana yang telah ada dan dinikmati hingga kini adalah tetap dan tidak terjejas. Jadi menurut Datuk Wan, tafsiran paling sahih untuk perkara 181 terkait hari ini tidak terjejas itu sebenarnya perlu dikeluarkan ilmunya, hujahnya berdasarkan kepada perkembangan perundangan kerajaan-kerajaan Tanah Melayu yang kemudiannya bergabung membentuk persekutuan. Jadi kalau kita tengok kepada proses daripada setelah berlakunya sejarah Melayu Union, yang mana waktu itu raja-raja Melayu, pembesar rakyat semua menolak dengan berbagai tindakan sehingga akhirnya British bersetuju untuk membatalkan Melayu Union. Daripada situlah berlaku suatu proses di mana British kata okey, sekarang kita ni kena bangunkan balik suatu sistem dan perundangan politik dan perundangan disebabkan Raja Melayu tidak menerima Melayu Union, maka perlu dibangunkan satu sistem. Dan bagaimana sistem ini dibangunkan, prinsip-prinsip dibangunkan.
maka diambillah punca kuasa untuk orang kata untuk mensuratcarakan perlembagaan. Maka ambillah orang kata kedaulatan, dan kedaulatan waktu itu sebagaimana yang yang dimuafakati oleh kata jawatan kuasa laporan jawatan kuasa kerja perlembagaan 1946, yang mana konten daripada laporan ini adalah menjadi sebahagian daripada Perjanjian Negeri 1948. Daripada Perjanjian Negeri 1948 inilah kemudiannya gabungan daripada negeri-negeri setelah mereka masing-masing dah settle mereka punya perjanjian negeri-negeri, maka daripada situlah mereka mula bergabung membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Jadi laporan jawatan kuasa kerja perlembagaan 1946 yang kontennya sebenarnya menjadi sebahagian dari perjanjian negeri, disebut kedaulatan hendaklah ditakrifkan mengikut adat Melayu. Ini dia. Kedaulatan yang dimasukkan dalam perjanjian negeri-negeri yang sebenarnya mengabsahkan gabungan Persekutuan Tanah Melayu, dikatakan hendaklah mengikut kepada adat Melayu. Yang kata adat Melayu apa? Adat Melayu, banyak orang tak faham adat Melayu. Jadi di sini adat Melayu, kalau kita tengok kembali kepada jati diri, adat Melayu adalah bersendi kitabullah. Adat Melayu bersendi kitabullah. Jadi apa dia sebut kedaulatan bersendikan adat Melayu adalah bersifat watan. Adat Melayu adalah watan. Dan watan kita perkara pertama adalah kembali kepada akidah, kembali kepada syahadah. Jadi apabila laporan jawatan kuasa 1946 itu meletakkan tafsiran bahawasanya kedaulatan adalah bersendi kepada kedaulatan dan jajah Melayu yang akan diambil punca kuasa itu untuk membentuk perlembagaan kepada yang kemudiannya akan menjadi perlembagaan persekutuan adalah diambil daripada adat Melayu. Itulah sebenarnya syariat. Itulah sebenarnya kata kunci yang mengikat kedaulatan watan daripada Melaka. Warisan itu turun kepada negeri-negeri, kemudiannya diambil balik kedaulatan itu menjadi konten kepada laporan 1946. Jawatan kuasa itu diambil konten itu menjadi sebahagian dari perjanjian 1948 yang membentuk Persekutuan Tanah Melayu, yang kemudiannya konten itu tetap di situ sehinggakan kepada pembentukan Perlembagaan Malaysia. Jadi dengan kajian yang sangat mendalam berbentuk PhD oleh Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi mengatakan bahawasanya tafsiran perkara 181 kedaulatan Raja Melayu adalah berteraskan kepada kerangka watan. Kerangka watan itu didapatkan selama beratus-ratus tahun, bermula daripada Kesultanan Melaka sehingga diwariskan oleh Kesultanan, kemudian tetap di situ sehingga kepada wujudnya pembangunan perlembagaan yang diambil teras kedaulatan daripada leluhur. Itu kita ikat. Tapi untuk orang kata cerita lanjutlah, orang kata technicality dia daripada hujah dia, sebaiknya belajar daripada ilmunya daripada mentor ataupun daripada pengasas pelopor sendiri, yang Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi, yang mempunyai banyak buku-bukunya dan mempunyai platform-platform yang kita boleh ambil ilmu tersebut. Bunda sekadar meringkaskan apa yang mengikat kedaulatan watan itu kepada perlembagaan negara Malaysia. Itu perkara pertama. Kedua, kedaulatan dan tafsiran paling sahih 181 itu dijelmakan dalam dua perkara dalam perlembagaan negara kita. Satu, sumpah pertabalan yang di Pertuan Agong. Apakah yang berlaku dalam sumpah pertabalan yang di Pertuan Agong? Wallahi wabillahi watallahi. Wallahi wabillahi watallahi. Suatu sumpah yang sangat besar maknanya di sisi Allah SWT, yang mengatakan kami bersumpah untuk berlaku adil dan memelihara agama Islam. Itu dah ada dalam perlembagaan negara kita. Jadi bukan saja kedaulatan itu berteraskan kepada watani kita yang akidah itu adalah faham Asy'ariyah dan Maturidiyah, faham Ahlussunnah wal Jamaah, mengikut kepada ulama-ulama kita yang dahulu, yang bersanad pada Rasulullah SAW. Satu. Yang kedua adalah perkara wallahi wabillahi watallahi dalam perkara 37 jadual 4, dan satu lagi dijelmakan dalam perkara 3
poin 1, yakni 3.3 perkara 3/1, yakni Islam sebagai agama persekutuan. Islam ad-din, bukan Islam ritual, bukan Islam dalam bentuk duduk tiga sembahyang, tapi Islam sebagai ad-din, sebagai satu kehidupan. Maka 3 perkara inilah yang telah menjelaskan dengan jelas sebenar-benarnya konsep kedaulatan watan dari sudut kedaulatan Raja Melayu itu sendiri dan penjelmaannya dalam Sumpah Raja-Raja Melayu, dan kemudiannya penjelmaannya juga dalam perkara Islam sebagai agama kenegaraan. Jadi itu yang mengikat. Ya. Jadi kalau demikianlah bicara yang kita dengar tadi daripada Bonda Tun, bahawa jelas bahawa kedaulatan watan itu memang terkandung dalam konsep kenegaraan, bahkan dalam perlembagaan negara kita memang ada. Maknanya dibawa dalam kerangka perlembagaan negara ini. Dan raja-raja dan sultan itu sebenarnya dengan izinnya, dengan perkenannya, rupanya membenarkan perlembagaan ini. Terbentuklah negara Malaysia ini dalam konsep watan, ya, yang kita faham. Ini satu perkara baru yang menarik untuk kita berjelaskan kepada rakan-rakan kita. Dan itulah cabarannya barangkali adalah penafsiran terhadap perlembagaan itu. Sebab kita dalam praktis negara kita mengamalkan masih lagi terhimbau dengan konsep demokrasi Westminster Barat, Eropah, UK. Jadi penafsiran peguam-peguam jurispruden, wakil-wakil rakyat sendiri yang masih lagi terhimbau dengan konsep Westminster, sedangkan kita ada konsep watan kita sendiri yang patut kita bawa dan kita perjelaskan. Kat sinilah barangkali forum ataupun platform kita gemburkan balik kefahaman ini kepada generasi muda ataupun kepada orang-orang yang bertanggungjawab untuk menjelaskan perkara ini dalam konsep yang sebenar kedaulatan watan tanah air kita, dapat menyambung balik dengan sejarah Islam dan juga tradisi alam Melayu Nusantara. Okey, Bonda minta maaf, Bonda nak share orang kata okeylah, ini daripada segi teori perlembagaan, bagaimana kita nak apply? Sebab orang kata kita mengikut konsep Westminster, kita mengikut kepada sistem demokrasi berparlimen, ya. Sebenarnya yang penting untuk kita ketahui setelah kita faham masuk kedaulatan watan dan perkara 181, perkara 37 dan perkara 3 itu, kita perlu faham bahawasanya konsep kedaulatan ini, ya, yang kita faham adalah kedaulatan milik Allah, faham kontinuum kita, berbeza dengan faham dikotomi. Konsep inilah yang membentuk prinsip perlembagaan. Prinsip maknanya pegangan. Dan perlembagaan kita adalah surat cara kepada sistem dan prinsip politik dan perundangan tertinggi negara. Maknanya apa juga undang-undang yang dibuat negara kita tidak boleh bercanggah dengan prinsip. Apa juga tata tertib, apa juga sistem, sebenarnya daripada prinsip perlembagaan ini yang berteraskan kerangka watan, maka daripada situ dibangunkan dasar untuk melaksanakan prinsip kedaulatan berteraskan kerangka watan. Jadi maknanya, kalau katalah saya ni seorang ahli politik, ya, yang masuk dalam sistem perkata demokrasi berparlimen yang sebenarnya disalahfahamkan sebagai konsep Westminster, sebenarnya bukan. Kita ni sebenarnya kita ambil dia punya sistem pemilihan saja, tetapi bukan konsep Westminster ni dia pegang kepada kedaulatan rakyat. Kita berpegang kepada kedaulatan Raja Melayu. So tidak sama di situ. Jadi sebagai ahli politik ataupun ahli parlimen lah, kemudian dia dipilih menjadi ahli parlimen, mereka sebenarnya mempunyai sumpah mereka juga. Sumpah jawatan dalam jadual 6 mengatakan kami akan mempertahankan perlembagaan. Bermakna bukan saja raja terikat kepada mempertahankan perlembagaan dengan prinsip pada kedaulatan watan, tetapi ahli parlimen juga mereka sebenarnya pegang pada sumpah tersebut. Melalui sumpah jawatan mengatakan kami akan memegang, mempertahankan, membela perlembagaan. Nah, perlembagaan ini adalah berteraskan kepada kerangka watan. Jadi bermakna hatta ahli parlimen pun sebenarnya tidak boleh keluar daripada prinsip yang membingkai konsep kedaulatan, yakni prinsip Islamic compliant. Masalahnya adalah apabila perkara tersebut disalahfahamkan sebagai konsep kedaulatan watan ni berteraskan kontinuum. Jadi itu yang sebahagian ahli parlimen ke politik mereka mengatakan, oh ini kedaulatan rakyat, maka kita kena ikut kehendak rakyat.
Sebab apa demokrasi berparlimen? Sebenarnya tidak. Sebenarnya ini adalah demokrasi yang berteraskan kepada keunikan kewatanan kita. Demokrasi yang dalam sistem lama kita pun sebenarnya ada juga demokrasi yang namanya syura. Syura. Jadi perkara ini perlu difahamkan supaya ahli-ahli parlimen kita dan mereka yang ada kata stakeholder ataupun pemegang taruh kepada pemerintahan, mereka semua perlu faham bahawasanya perlu ada mekanisme kepada pelaksanaan dasar dan penguasaan dasar berteraskan pada prinsip perlembagaan berteraskan kekuatan yang merupakan surat cara yang paling tinggi dalam pemerintahan tanah air. Mana-mana yang bawah itu jika ada berlaku masalah di situ, itu bukan masalah sistem. Itu adalah masalah pertembungan pemikiran ataupun masalah tidak ada integriti atau wibawa, sehingga kan tidak mampu untuk melaksanakan prinsip perlembagaan berteraskan kekuatan. Jadi itu satu perkara yang perlu disikapi ataupun perlu diselesaikan di situ. Jika mereka mempunyai masalah, tidak ada masalah integriti wibawa dan mereka faham, maka insya-Allah kita akan dapat membangunkan sebuah peradaban berteraskan nilai-nilai Islam, nilai-nilai watan, nilai-nilai ketimuran berdasarkan kepada kalau ada kita punya stakeholder kita, pemimpin kita yang faham tentang kedaulatan watan dan mereka juga mempunyai integriti dan wibawa, maka kita akan dapat membangunkan sebuah peradaban yang masya-Allah. Itu. Ini adalah perbicaraan yang menarik, the interesting part Tuan Haji dan juga Bonda. Bila kita bercakap tentang salah faham terhadap konsep kedaulatan watan, sebenarnya kita telah membuka ruang-ruang yang kepada barat ataupun konsep-konsep yang asing dengan watan itu, dengan alam Melayu Nusantara sendiri. Kita buka konsep liberal, ada konsep modernis yang hari ini sebenarnya telah meracuni dan telah mengubah watak jati diri alam Melayu anak-anak kita. Jadi kat sini kita nak pergi beralih kepada Bonda Tun, tanya tentang sepanjang perjuangan Bonda Tun mengkaji tradisi peradaban alam Melayu dan dalam menjulang kedaulatan watan ni, apakah mungkin ada bentuk-bentuk ancaman yang cuba untuk merosakkan konsep gagasan kedaulatan watan ni? Ya, okey, alhamdulillah. Bonda daripada posisi sebagai seorang pengkaji, kemudiannya Bonda kepada turun ke lapangan memahami apakah maksud-maksud yang tersirat daripada elemen kemelayuan, salah silahnya jati dirinya dengan orang kata bercampur gaul dengan ahli budaya, ahli akademik, ahli tarikat, ahli sufi, orang kata berbagai komponen-komponen masyarakat untuk Bonda fahamkan apa maksud kemelayuan itu dan bagaimana, apakah yang masih dipegang dan mana yang dibuang. Dan sebenarnya Bonda pergi kepada level aktivis, Bonda membangunkan sebuah pertubuhan keselamatan Islam. Kemudiannya Bonda pergi pada level, Bonda menjadi ketua umum sekretariat kepada sebuah gabungan NGO yang bernama Gabungan Melayu Islam Raja ataupun Gabungan Mi'raj. Jadi memang Bonda nampak sebenarnya bila Bonda dah bersama-sama dengan rakan-rakan perjuangan dalam memperjuangkan agenda Islam Melayu dan Beraja ini, Bonda melihat memang ada dikongsikan tentang ancaman-ancaman. Dia sebenarnya ada 4 bentuk ancaman yang kita dapat saksikan, boleh katakan seringkali berlaku dia punya dinamik kepada ancaman. Pertama, ancaman terhadap status kita sebagai sebuah negara Islam yang ada usaha untuk membawa tafsiran ataupun membawa daripada negara Islam itu kepada negara sekular. Konon-konon menggunakan daripada raid Suruhanjaya raid, sedangkan itu semua kalau tengok daripada sejarah sebenar, that is not the case. Dan itu satu perbincangan yang lain lah. Negara Islam cuba nak menjadi negara sekular, satu. Yang kedua, pemerintahan Raja-Raja Melayu ataupun kedaulatan watan itu cuba nak republikkan, dihapuskan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Itu ancaman yang kedua. Yang ketiga, kita watan ataupun bangsa Melayu khususnya sebagai bangsa pribumi bersama dengan bumi putera yang lain, sebagai bangsa asal negara ini
hak kita sebagai bangsa yang mempunyai keistimewaan berdasarkan kepada perjanjian Budi Bicara Raja-Raja Melayu, yang mana Raja Melayu telah bersepakat bahawasanya mereka orang luar yang datang untuk jadi warga negara, mereka sepatutnya dipersetujui untuk menjadi warga negara, tetapi dengan bersyarat. Antara syaratnya jangan kacau Islam, jangan kacau orang kata hak keistimewaan Melayu dan jangan kacau kepada kuasa Raja-Raja Melayu. Jadi perkara hak keistimewaan Melayu Bumiputera pun ada juga ganggu gugatan di situ untuk mensameratakan kepada yang lain daripada orang-orang Melayu dan kaum Bumiputera. Dan yang keempat adalah ancaman kepada membawa norma baru. Macam contohnya, kita tak biasa dengan budaya LGBT, tetapi mereka memainkan dengan dia punya daripada dia punya kekuatan-kekuatan media, kekuatan-kekuatan berbagai kekuatan lah, untuk seolah-olah membawa kepada mesej bahawasanya perkara-perkara yang tidak ada dalam sejarah nenek moyang kita ni, seolah-olah benda ni kita harus terima sebagai norma baru. Jadi ini empat ni adalah ancaman-ancaman yang berlaku sepanjang yang bonda dibawa maklum dan bonda sendiri melihat bagaimana perkara ini perlu dan telah ditanganilah oleh para pejuang, insya-Allah. Benda ni masih yang kata sentiasa ongoing lah, ancaman-ancaman tersebut. Terus berlaku dekat. Ya. Kadang-kadang secara nyata kita lihat benda ni depan mata kita. Kita tengok macam mana aksi-aksi nakal dan tidak baik menconteng mural ataupun wajah-wajah raja-raja kita, bendera yang sengaja diterbalikkan ataupun jata yang sengaja ini semua sebenarnya seolah-olah mahu macam mencabar satu konsep kenegaraan yang sudah tertanam dan terbina. Dan ini merupakan satu pada kita, kedaulatan watan bukanlah sebenarnya satu bentuk ancaman. Ia adalah satu tidak mahu menafikan hak sesiapa. Sebab kedaulatan watan bukan datang meruntuhkan sistem atau membawa satu yang baru, tapi kedaulatan watan memang dah ada dulu, ada testimoninya, telah terbentuk satu sejarah peradaban yang gemilang. Kita orang yang di sini, orang Melayu, watannya Bumiputera sini mahu membina satu konsep peradaban yang tinggi tanpa menafikan hak orang lain. Inilah konsep kedaulatan yang harmoni dan damai yang kita nak bawa, tapi cuba tidak sengaja tidak mau difahami oleh golongan-golongan tertentu. Dan kita insya-Allah akan bawa lagi topik-topik ini, dan kami amat berbesar hati kalau dapat bawa Datuk Dr. Wan bersama-sama dalam perbincangan penafsiran tadi perkara 181, perkara 3. Bagaimana sebenarnya penafsiran ini baru nak dibentangkan dalam konsep yang sebenarnya? Bolehkah kalau boleh nak silakan bonda, memang kita santai-santai. Okey. Bila bonda sebut kedaulatan watan tentang Melayu, Islam, Raja ni, orang kata mana dia kepentingan kaum-kaum lain, kepentingan agama lain. Sebenarnya inilah masalahnya. Inilah masalah. Bangsa Melayu, kalau kita tengok pada kita sorot sejarah, orang putih kata has always been a good host. Sebab kita dulu, negara kita ni terletak dekat satu posisi yang strategik, yang mana peradaban lain datang beribu tahun dah. Arab dia dengan India, China, Eropah, mereka masuk pada Selat Melaka, masuk ke dalam, dan menyebabkan kita ni yang duduk di semenanjung tanah Melayu ni menjadi di atas sentiasa menerima tetamu. Kita menjadi tuan rumah yang sangat baik. Sangat baik. Manakala apabila kita dapat Islam daripada tangan ulama sufi yang merupakan hakikat sejarah, kita menjadi bertambah baik. Tengok sajalah bagaimana kita menyantuni golongan Baba Nyonya, kita menyantuni golongan Gujarat yang datang. Gujarat ni orang Islam kita lah, orang India yang datang zaman Melaka. Mereka sangat suka duduk sini. Kebanyakannya tak nak balik dah, kan? Dan inilah sebenarnya suatu kekuatan kita sebenarnya, dan sebab kita diajar untuk menjadi tuan rumah yang baik oleh agama Islam itu sendiri, oleh akhlak Rasulullah SAW dalam kerangka rahmatan lil alamin. Ya, jadi apabila British bila selepas berlakunya Malayan Union, British tidak mahu ambil balik rakyat British ni daripada China, daripada India. Dia tak nak bawa balik, buruh-buruh asing dia tak nak bawa balik.
Jadi dia memaksakan Raja Melayu untuk menerima warga asing ini. Jadi Raja Melayu terpaksa menerima, tetapi mereka bersyarat. Sebagaimana kata dahulu kita sentiasa menyantuni, sentiasa bersikap baik sebagai tuan rumah, kita memberi syarat. Syaratnya adalah jangan kacau 3 perkara. Tetapi mereka boleh saja beramal dengan agama mereka, mereka boleh saja berekonomi, bagai. Cuma agama mereka dikatakan jangan, kalau mengikut pada perlembagaan, mereka boleh mengamalkan agama asalkan aman damai kepada agama Islam. Aman damai maknanya kalau mengecohkan tu tidak boleh. Maknanya ada syarat-syaratnya. Ya, jadi maknanya kita ni orang Islam, raja kita sentiasa menjadi tuan rumah yang baik daripada ajaran Islam kita, daripada ulama-ulama sufi kita, daripada kita punya fitrah kita sebagai bangsa yang sentiasa menerima peradaban luar. Kita adalah tuan rumah yang baik. Dan perkara itu tidak seharusnya menjadi satu perkara yang membimbangkan. Ya, jadi jika berlaku konflik-konflik ni, ini bukan disebabkan oleh sikap kita, sikap raja kita, sikap orang Melayu. Malahan ini ada disebabkan kita punya kelemahan sampai kita tak tahu mana kita nak put a stop. Kita tak tahu, kita terlalu berlembut sampai kita tak tahu di mana batas-batas. Kerana kita ada Allah, kita ada Rasulullah, kita ada agama, kita ada bangsa, kita ada yang perlu kita pertahankan. Ya, sebab mereka ini akhirnya nak membawa kepada liberalism, membawa kepada kehidupan tidak bertuhan, membawa kepada kehidupan yang memutuskan nilai-nilai keislaman itu. Dan itu kita tak boleh terima. Maknanya selagi you nak berdagang ke, nak beragama ke, tetapi ada syarat-syarat yang perlu dipatuhi sebagai syarat untuk menerima sebagai warga negara. Jadi perkara ini tidak seharusnya membimbangkan kepada kaum-kaum yang lain yang nak duduk sini, dan ramai pun sebenarnya happy duduk sini. Yang segelintir itu saja sebenarnya yang nak republik, nak menghancurkan kekuatan Islam orang Melayu, segelintir ini saja. Tetapi mereka kuat kerana mereka mendapat dana dan sokongan daripada, Cik Lek tahulah, agenda yang lebih besar. Jadi itu bukan itu bukan bidang model lah, mungkin lebih kepada bidang Cik Lek lah. Tangan-tangan gaib. Tangan-tangan gaib itu. Gitu. Jadi demikian kita tengok ya benda, inilah dilema kita. Kita orang Melayu, tuan tanah yang berbudi bahasa baik, tuan rumah yang memberi izin. Akhirnya mereka yang diberi izin masuk dan bersama hidup mau mengubah pula, nak mengambil alih dan juga membentuk cara hidup budaya yang asing dengan budaya watan. Ini satu yang amat kita kecewa, dan juga ini yang kita nak kembalikan balik wajah dan citra kedaulatan watan di negara ini dalam konsep merdeka. Akhirnya bonda, dalam sesi yang sangat terbatas ini, kita nak minta bonda barangkali boleh bagi pesanan kepada anak-anak muda semangat merdeka pada tahun 2020 ini dalam konsep kedaulatan watan. Apakah agaknya pesanan bonda ya untuk generasi merdeka baru ni? Okey, anak-anak muda adalah aset, adalah khazanah bangsa. Ya. Bagaimanakah Sultan Muhammad Fatih itu dibina, jiwanya dibina. Sultan Muhammad Fatih yang membebaskan Istanbul sehingga mewujudkan satu peradaban ataupun Khalifah Uthmaniyah itu, Sultan Salahuddin. Mereka sebenarnya adalah anak-anak zaman, mereka adalah generasi, mereka tidak keseorangan. Mereka adalah satu generasi yang dibangunkan oleh tangan-tangan ulama-ulama yang bersifat ulama-ulama yang sangat dalam bahasa sufi lah, orang kata ulama ma'rifatullah ataupun ulama arif billah. Jadi jika kita tidak memberi fokus kepada membangunkan jiwa-jiwa yang dekat kepada Allah, dan jiwa-jiwa yang dekat, yang mengenal Allah dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa saja ikhtiar kita untuk melestarikan kedaulatan watan akan gagal. Kenapa? Kerana di sebelah sana mereka telah mempunyai perancangan yang strategik untuk mengambil anak-anak muda kita sebagai weapon, sebagai
senjata untuk mencipta suatu peradaban yang asing daripada peradaban nenek moyang kita. Jadi anak-anak muda kita ramai sebenarnya dah dibawa dengan agenda-agenda untuk mensekularkan mereka, meliberalisasikan mereka, membawa mereka kepada norma-norma baru kehidupan LGBT dengan dadahnya, dengan gaynya, dengan macam-macam hal. Dan mereka ni kemudiannya akan menggantikan orang-orang macam bonda yang dah tua ni pelapis-pelapis ini akan menjadi kepimpinan akan datang, dan kita boleh bayangkan bagaimana akan jadi jika kita tidak memberi fokus pada golongan belia. Jadi ada tiga inti yang harus ditanam, yang harus kita bantu. Bagaimana kita nak kembangkan, bangunkan jiwa-jiwa patriotisme, jiwa-jiwa hubun watan, jiwa-jiwa yang akan membantu dalam menguatkan ataupun mempertahankan agenda Islam, agenda kemelayuan dan tanah air. Satu, anak-anak muda ini perlu diterapkan kepada tauhid, keyakinan kepada Allah. Jika kita kehilangan perkara makrifatullah itu, perkara pengenalan kepada Allah, maka segala-galanya akan rosak, akan gagal. Kerana bonda difahamkan dengan jiwa ketauhidan itulah, maka mereka akan melihat, mereka akan sayang kepada bangsa, mereka akan sayang kepada agama, mereka akan sayang kepada ajaran Melayu, kerana ketiga-tiga ni ada elemen yang mendukung agama Islam itu sendiri. Melayu kita, nenek moyang kita adalah bangsa pendukung agama. Raja-raja Melayu kita adalah tonggak agama. Jadi bila kita dapat tauhid dalam diri kita, maka kita akan cakna. Jika tidak ada tauhid, apa datang pun, ribut datang ke, dia tak apa. Dia masih nak dengan liberal dia, dengan dia punya kehidupan bebas lepas, sebab tidak bertauhid. Kerana setelah ditauhidkan, dia kata diberikan pengajian atau pelajaran tarbiyah rohiyah itu dan agama itu, maka kemudiannya antara yang penting adalah diberi pendedahan terhadap peradaban. Ulama kita bagaimana, penggemar Ahlussunnah kita bagaimana, raja kita bagaimana, kekuatan-kekuatan kita bagaimana, supaya kita kenal kembali kepada jati diri kita, kenal kembali kepada sejarah, akar sejarah kita, kenal kembali kepada harga diri orang Melayu zaman dahulu, leluhur kita, kedaulatan watan itu. Ini perkara kedua. Dan pada ketiga, kita juga perlu cakna kepada ancaman. Kalau kita cakap pada peradaban, kita cakap pasal, orang kata apa relevan daripada kita, happy je. Kita mesti makan, kita boleh enjoy. Kita perlu juga memberikan maklumat tentang ancaman kepada agama kita, ancaman kepada bangsa kita, ancaman kepada tanah air kita, ancaman kepada raja-raja Melayu. Dengan ancaman itu berkata, teruk sangat ni keadaan, ataupun ini kita perlu ada suatu strategi untuk kita mendapatkan empowerment untuk kita membuat gerakan untuk kita mempertahankan, kerana anak-anak muda adalah generasi yang sangat bersemangat, mempunyai kudrat yang kuat, dan generasi yang bakal memimpin generasi akan datang. So kita perlukan membangunkan jiwa-jiwa Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Melaka, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin dalam jiwa anak-anak kita, sebab mereka lah adalah harapan untuk sama ada kita bagus atau kita tak bagus, masa depan adalah dalam tangan anak-anak muda kita. Itu pesanan bonda ya. Alhamdulillah, itulah pesanan terbaik untuk kita akhiri sesi kita santai bersama Akar pada hari ini. Salam kemerdekaan kita, salam patriotisme kita untuk terus memperjuangkan kedaulatan watan dalam kerangka kemerdekaan hari ini. Dan mudah-mudahan pesanan-pesanan ataupun apa yang dikongsi oleh Bonda Tun tadi sangat bermakna agar kita dapat masukkan dalam jiwa kita, kita bawa mesej ni, kita sampaikan kepada rakan-rakan kita yang lain. Saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bonda Tun Suzana dapat bersama-sama kita dengan Tuan Haji Muzaffar yang sudi bersama kita, walaupun Bonda dan Tuan Haji sibuk banyak program-program yang perlu diisi, tapi hari ini dapat bersama-sama dengan kita untuk menjayakan sesi bual bicara santai bersama Akar. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita dalam siri Kenali Watan. Siri Kenali Watan bertujuan membuka pemikiran dan minda warganet di luar sana tentang sejarah negara kita. Untuk episod kali ini, kami akan bawakan tajuk Betulkah Malaysia dijajah? Jom kita saksikan. Pada 31 Ogos setiap tahun, kita akan menyambut Hari Kemerdekaan bagi Malaysia. Hari Kemerdekaan adalah simbolik kepada terbebasnya negara kita daripada penjajahan British. Kalau korang masih ingat, ada dakwaan daripada beberapa pihak bahawa Malaysia yang dahulunya dikenali sebagai Tanah Melayu sebenarnya tak kena jajah pun. Merdeka! 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 Habis tu, apa British buat kat negara kita ni? Jom kita tengok dan amati satu persatu. Yang pertama, pemasyhuran kemerdekaan. Pemasyhuran atau deklarasi kemerdekaan adalah dokumen yang dibacakan oleh Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri kita yang pertama ketika Hari Kemerdekaan Negara pada 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka. Antara kandungan deklarasi itu ialah Melaka dan Pulau Pinang tamat daripada menjadi sebahagian daripada jajahan takluk Baginda Queen United Kingdom dan Duli Yang Maha Mulia Baginda Queen tidak lagi berhak menjalankan apa-apa kedaulatan Baginda ke atas kedua-dua buah negeri yang tersebut. Apakah implikasi ayat pada perenggan tersebut? Ia dengan jelas menyebut bahawa hanya Melaka dan Pulau Pinang tidak lagi menjadi jajahan British, tetapi tidak langsung menyebut Tanah Melayu sebagai bekas tanah jajahan British. Dan ini pula fakta sejarah negara yang disahkan oleh Majlis Profes Negara MPN. Malaysia atau Tanah Melayu tidak pernah dijajah oleh British, tetapi cuma diletakkan di bawah naungan British dan diiktiraf kedaulatannya. Hanya 3 negeri, Singapura, Melaka dan Pulau Pinang menjadi tanah jajahan British. Maka fakta sejarah dan perspektif sejarah ini mesti diubah. Jangan lagi menyebut kita terjajah selama 400 tahun. Itu adalah kesalahan yang amat besar. Sampai di sini dahulu. Jumpa lagi di episod seterusnya dengan kisah dan fakta yang lebih menarik. Okey. Macam mana? Okey, faham tak? Faham. Tadi tak faham. Boleh dah sikit-sikit. Macam kabur-kabur. Kedaulatan penting tu. Okey, apa yang faham tentang kedaulatan? Cik ni. Apa? Yang saya tahu, Apa tu maksud kedaulatan? kuasa mentinggi yang maksud ni. Kedaulatan tu maksud dia kuasa yang tertinggi, maksudnya kuasa pemerintahan yang mutlak daripada Allah. Kemudian Allah amanahkan pada waris-warisnya yang hak lah. Kalau zaman dulu rasul-rasul hingga ke Rasulullah baginda Rasulullah, kemudian disambunglah waris pemerintahan kepada Khalifah Rashidin, para sahabat, dan hingga ke Tanah Melayu ni yang menyambung waris amanah tu adalah para raja-raja. Tepat sekali. Terbaik jawapan. Boleh? Boleh? Boleh nanti next session Wani Baya. Tak nak. Kuasa tertinggi mutlak daripada Allah yang Allah amanahkan kepada Warisnya yang waris. besar. Ataupun pemimpin lah, kan? Sultan. Kalau alam Melayu sultan lah. Okey. Cuma saya tak pasti kenapa kenapa kita kena tanggung ni? Kenapa macam bila dia macam sejarah, kadang-kadang ada orang kata benda barang lepas yang dikenang kan. Tapi kenapa barang yang ni kita kena kenang? Kenapa? Kena faham konsep. Ini kena tanya kat panelis tahun depan, minggu depan.
Lambat sangat tu. Macam tak tidur. Jual. Sebab kalau kita tidak mengikat kembali sejarah yang lepas, kita tak akan belajar. Betul tak? Kita tak akan mengenal jati diri kita yang sebenar. Peradaban yang dulu tu yang mengajar kita untuk sekarang cuma perlu disesuaikan dengan situasi moden sekarang. Satu lagi, kedaulatan watan ni dia bukan sejarah semata-mata. Dia bukan benda yang pas. Kedaulatan watan yang kita nak bincangkan ni benda yang memang ada fakta dia, ada terkait dengan realiti hari ni. Dan ini yang kita kena dokong, kita kena faham. Kalau tidak nanti kita terputus kefahaman kita dengan kefahaman yang dibawa oleh leluhur kita, bahawa kerajaan kita ataupun kuasa tertinggi ni ada berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu yang konsep dia memang kena dengan akidah kita. Kita kena yakin bahawa kuasa yang ada ini bukan kuasa rakyat, bukan kuasa demokrasi, bukan, tapi kuasa daripada Allah yang Allah turunkan itu. Sama lah macam kita faham, macam kita belajar sejarah bagaimana manusia ni. Ada pendapat kata manusia ni daripada teori sains kata daripada beruk, daripada monyet. Itu teori Darwin tu. Tak ada langsung berkait dengan Allah. Tapi dalam sejarah Islam, teori manusia ni berasal daripada Nabi Adam AS. Jadi kalau kita faham konsep itu, mana kita punya kefahaman tu dah selamat dengan akidah Islam. Jadi konsep kenegaraan, kedaulatan ni pun begitu juga. Tapi sayangnya, generasi kita ni, anak muda ni, dia tak ada konsep itu, dia tak faham. Dia tak ambil fikir pun. Dia faham tentang politik, demokrasi, berbalah begitu je. Sedangkan kenegaraan, politik dan kuasa itu ada kaitannya dengan apa yang Allah telah amanahkan. Itulah dia maknanya kedaulatan watan yang sebenar. Okey. Maksudnya semua orang tak boleh buat sesuka hati lah. Semua, maksudnya kita ada garis panduan. Yeah. Kita ada prinsip. Maksud ada kuasa tu taklah boleh buat apa-apa kan. Kita kena ambil sumber yang benar, kefahaman yang benar. Okey? Okey Jani? Macam apa yang Aki cakap itu, apa saja urusan dunia harus dikembalikan pada Allah. Macam itulah juga dalam pemerintahan kenegaraan. Kuasa mutlak tu sumbernya dari Allah. Masya Allah. Jadi ustazah juga macam ni. Semua boleh. Tapi kalau kita cakap pasal Allah, pasal Rasul, pasal amanah kan, macam mana dengan orang-orang yang bukan Islam, orang yang bukan seakidah kita untuk faham konsep kedaulatan watan ni dah sama-sama menggalas aspirasi dalam konsep kedaulatan watan. Pertamanya kita kena yakin bahawa negara ni atau mana-mana pun wilayah adalah milik Allah. Kita orang Islam kena yakin itu. Yang kedua, konsep kedaulatan watan yang dibawa bukanlah konsep yang nak menafikan hak orang lain. Islam bukan rahmatan lil alamin. Kita dah ada bukti dah sejarah. Macam mana orang-orang dulu, Babilonia yang hidup di zaman kegemilangan Melaka dulu, mereka gembira. Mereka tak dinafikan pakaian mereka, percakapan mereka. Itulah konsep sebenarnya yang dapat bawa balik tamadun dan peradaban yang lebih harmoni dan damai. Tapi hari ini kita tengok nak menafikan hak. Itulah bawa banyak benda-benda yang asing dalam negara kita ni. Konsep liberal, LGBT dan sebagainya. Jadi kita kena faham bahawa ini bukan konsep nak memusnahkan, bukan nak menafikan sistem lain. Kita akan nafikan hak orang Cina ke, orang India ke, bahkan kita memang meraihkan mereka ni bebas untuk beragama. Cuma dia kena terimalah tentang watan ni, Melayu, bahasa Melayu, tradisi Melayu, agama Islam sebagai agama yang tertinggi di negara. Okey. Jaga sikit lah video orang ni kan, dah tahu jawapan-jawapan ni. Orang tak fikir je.